Dalam video ni, saya akan tunjukkan cara macam mana saya bina bisnes yang laku, laris dan licin. Bisnes ni, saya buat bisnes ni sampai saya boleh resign dan saya boleh work from home. Jadi, saya bebas masa dengan family saya. Dan selain daripada itu juga, saya boleh bantu dengan bisnes ni. Saya boleh bantu peniaga-peniaga yang sebelum ni dah gagal banyak macam-macam bisnes dan mereka sekarang ni ada yang resign dan boleh work from home dengan income yang lebih tinggi daripada kerja mereka dulu. Jadi, saya akan tunjukkan step by step apa yang anda boleh buat untuk dapatkan bisnes ataupun produk yang laku dengan cepat dan selalu habis. Jadi saya Amin Kamarudin dari Business Ultimate. Saya membantu peniaga untuk bina pendapatan dengan modal yang rendah tetapi income yang tinggi dan berterusan. Kalau anda first time tengok video ni, pastikan anda subscribe. Jom! Beberapa tahun lepas, saya dah cuba macam-macam bisnes. Semasa saya masih bekerja dalam sektor oil and gas, masa tu saya ada modal. Jadi apa saya buat? Saya melabur untuk beberapa jenis bisnes. Saya team up dengan saya punya wife, partner sebantal saya. So, buat bisnes tudung, buat bisnes kain, buat bisnes jamu, buat bisnes kek, buat bisnes printing, macam-macam jenis bisnes. Dan akhir sekali saya buka butik dengan modal banyaklah. Modal saya habis dalam puluhan ribu ringgit. Jadi saya ingat jadi owner butik ni best. Tetapi sebenarnya krik-krik. Sampailah saya jumpa satu bisnes yang bersistem dan produknya tak bermusim. Termasuk dalam musim COVID, dalam musim PKP ni, jualan melonjak melebihi jualan biasa-biasa. Jadi apa yang saya buat? Yang pertama, saya cari produk yang boleh bagi saya income berulang-ulang. Macam bisnes sebelum ni, susah untuk pelanggan repeat order. Jadi kali ni, saya tak nak dah cari produk yang saya kena cari pelanggan baru setiap bulan. Sampai bila kita nak cari pelanggan baru setiap bulan? Penat. Jadi saya nak cari bisnes ataupun produk yang bila pelanggan beli sekali dengan saya buat marketing dan saya buat close sale. Bila dia beli sekali dengan saya, dia puas hati dan dia datang repeat order lagi dan lagi. Dan dalam pencarian saya dapat tahu yang bila kalau kita nak produk yang berulang-ulang ni, kita mesti ada dua syarat ni. Pertama, produk tu mesti jenis keperluan. Produk yang orang akan guna, tak kira susah, senang, ada duit, tak ada duit, ekonomi okey ataupun ekonomi gawat, setiap masa orang akan gunakan produk itu. Itu pertama. Tetapi tak cukup. Yang kedua, produk tu mestilah produk yang selalu habis. Habis setiap bulan. So, bila habis, apa yang akan jadi? Bila habis, maksudnya pelanggan akan datang balik beli. So, saya nak tambah. Ketiga, produk tu mesti works. Mesti berkesan sebagaimana apa yang orang bayar. Kalau orang tu beli dengan anda, kemudian mereka pakai produk, mereka makan produk tu, tak rasa kesan sebagaimana yang kita janjikan dalam iklan-iklan promosi kita, mereka akan beli sekali sahaja. Jadi saya tak nak benda ni berlaku dengan saya sebab saya dah penat set up bisnes dan saya penat dapatkan pelanggan. So pelanggan tu tak datang untuk bulan kedua, tak datang untuk bulan ketiga dan saya tak nak benda tu. Saya nak pelanggan tu kekal dengan saya berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Jadi itu yang saya rasa peniaga nak. Betul tak? So saya tak nak buang masa duk try apa-apa bisnes menyebabkan saya terpaksa habiskan lebih banyak kos marketing untuk dapatkan pelanggan baru setiap bulan. Mana pergi pelanggan lama? Mana pergi pelanggan lama? Kita dah habiskan banyak duit. Betul tak? So biarlah pelanggan lama tu pun datang balik setiap bulan, beli balik, guna balik dengan rasa yang mereka puas hati dengan pelaburan mereka. Itu yang pertama. Bila saya dah buat carian, maka bila saya jumpa, saya akan kaji, saya akan study produk dan syarikat tu betul ke produk dan syarikat ni boleh support saya. Jadi apa yang saya buat? Saya join program, saya join kelas-kelas berkaitan dengan produk. Saya check. Apa yang saya check ialah pertama, saya check tentang pelaburan. Berapa tinggi komitmen syarikat itu untuk hasilkan produk yang bagus, produk yang berkualiti yang boleh bantu saya untuk saya mudah nak jual. Jadi bila saya ambil produk tu, saya dah tak nak fikir tentang kualiti,
tentang kepuasan hati pelanggan, tentang kesannya, selamat ke tak selamat. Benda tu saya nak guarantee okey. So apa yang berlaku ialah saya check berdaftar tak dengan KKM. Berapa modal yang dikeluarkan oleh syarikat. Kalau syarikat tu betul-betul berkomited dengan nak bantu orang sihat, nak bantu orang selesaikan masalah mereka, berapa. So jadi apa lagi? Saya tengok lagi apa tahap kualiti. Adakah kualiti di biasa-biasa? Berapa orang saintis yang dia ada? Ada tak pusat penyelidikan sendiri? Maksudnya syarikat itu bukan main-main, bukan secakap tangkap muat, ambil produk lain, letak label sendiri dan jual. Bila ada masalah kena denda sikit tak banyak, tapi ramai yang dah guna, yang start ada masalah kesihatan. Itu saya tak nak. Saya tak nak buat ladang dosa. Kita nak buat ladang pahala. Betul tak? Dan dalam bab syarikat pula, saya cek sama adakah syarikat tu dah bertahan lama, berapa lama. Sebab saya jumpa banyak sangat kes yang bila mana peniaga buat betul-betul beberapa tahun, tapi syarikat problem. Syarikat tak boleh bayar komisen, syarikat bergaduh sama sendiri, menyebabkan produk tak keluar, tiba-tiba plan marketing, harga produk berubah-ubah, komisen semakin kurang, menyebabkan kita frust. Kita dah bina bisnes tu bertahun-tahun, tetapi akhirnya jadi macam tu. So saya tak nak. Jadi saya kaji tentang produk dan saya pastikan bukan saja produk, tetapi bisnes syarikat itu juga adalah bisnes yang kuat dan sudah bertahan lama. Langkah ketiga, apa yang saya buat? Bila dah saya kaji, bisnes tu okey, produk tu okey, dah bertahan lama, memang tip top kualiti dia, apa yang saya buat? Saya terus daftar. Apa yang saya buat ialah, saya daftar sekali dengan partner saya. Sebab ini adalah bisnes husband and wife. Bisnesnya bila kita daftar, dia automatik suami dan isteri didaftarkan sekali. Kenapa macam tu? Sebab bila kita berjaya, kita dapat naik pentas, kita dapat pergi trip, kita dapat apa saja insentif yang ditawarkan oleh syarikat tu, kami boleh enjoy masa sama-sama, termasuk pergi balik honeymoon, kan? Sebab kita susah sama-sama, biar kita senang sama-sama. Ada setengah bisnes yang bila suami dibuat, tetapi dalam masa yang sama isteri pun korban. Isteri korban jaga anak, isteri buat macam-macam, tetapi bila berjaya, yang boleh naik pentas suami saja, yang boleh pergi trip, yang boleh pergi percutian suami saja. Jadi kesian orang yang support kita ni tak dapat, orang kata tak dapat reward yang setimpal berdasarkan kejayaan yang padahalnya sama-sama buat. Jadi bila saya join, benda pertama saya buat ialah saya belajar tentang ilmu produk. Saya belajar tentang ilmu produk. Sebab kita nak buat jualan, kita kena belajar tentang ilmu produk. Kemudian saya belajar tentang sistem keuntungan. Macam mana saya nak hit income RM5,000 yang pertama? Macam mana saya nak hit income RM10,000 yang pertama? Ini yang bestnya. Sebab semuanya sudah ada. Sistemnya semua sudah ada. Just ikut saja step by step. Kalau kita ikut lagi dan lagi, maka kita akan dapat income yang dijanjikan itu. Itu benda yang paling best. Dan tak lupa juga, bila saya join, saya nakkan keyakinan yang betul-betul. Jadi apa yang saya buat? Saya cuba gunakan produk. Saya gunakan produk pada diri saya dulu. Maka kalau saya boleh jual produk tu pada diri saya dan saya pun happy dengan kesan produk tu, maka maksudnya saya bolehlah jual dengan banyak kepada saya punya pelanggan. Macam bisnes saya yang dulu, saya tak berani nak gunakan produk tu. Saya tak berani nak gunakan produk tu betul-betul sebab saya pun ragu-ragu dengan kualiti produk tu. Gambar model tu, saya tahu model tu tak makan produk tu pun. Cantik sahaja, kotak yang cantik berkilat-kilat, tapi tak berani nak makan. Kenapa? Sebab saya ragu-ragu dengan kualiti dan tahap keselamatan produk tu. Jadi kalau benda tu berlaku, macam mana kita nak jual all out? Macam mana kita nak jual betul-betul? Kita nak buat pemasaran, kita nak janji macam-macam dengan kita punya pelanggan, sedangkan kita pun tak berjaya jual produk tu kepada diri kita sendiri. Kita tak boleh gunakan produk tu on daily basis. Jadi macam mana kita nak minta pelanggan kita percaya, yakin dengan produk tu dan gunakan setiap hari dan habis dan mereka datang balik untuk repeat order? Benda tu tidak akan berlaku kalau produk yang kita jual pun kita tak yakin, sepenuh keyakinan menyebabkan kita akan teragak-agak nak buat program marketing, selling dan sebagainya. Sebab kita takut kita buat taib dengan orang. Kita takut kita
kita dengan produk kita tu orang makin sakit, orang makin tak sihat, kita takut dapat saham yang tak baik. Dan langkah yang keempat, lepas saya study benda tu, apa yang saya buat ialah saya ikut sistem. Bisnes yang baik adalah bisnes yang bersistem. Sebab apa? Sebab kalau bisnes tu sudah bertahan lama dan dia dah ada step by step, macam mana nak buat income macam ni, nak dapatkan ni, semua apa impian yang kita nak daripada bisnes yang kita buat. Ada orang nak work from home. Berapa kos untuk work from home? Contoh macam saya dulu gaji, saya oil and gas hampir 10,000. So saya perlukan income yang melebihi itu supaya saya boleh duduk di rumah dan ada masa dan relax. Maksudnya bukan relax, tak duduk saja, maksudnya tenang. Kalau kita duduk rumah, gaji income kita tak cukup, kita tak boleh duduk rumah. Ramai orang yang terpaksa bekerja kembali. So saya tak bekerja kembali, saya fokus duduk rumah. Kena ada sistem. So apa yang saya buat ialah saya ikut step by step. Apa yang saya kena buat setiap hari, apa yang saya kena buat setiap bulan, apa yang saya kena buat untuk saya naikkan jualan saya ke 5 angka yang pertama, apa yang saya kena buat untuk saya naikkan lagi saya punya jualan ke 6 angka sebulan, apa yang saya kena buat untuk saya rekrut lebih ramai ejen, gandakan jualan dan capai target saya yang lebih tinggi. So semuanya ada step by step yang dah disediakan dalam bisnes ni. So kerja saya ialah saya cuba jadi a good follower. A good follower maksudnya kita tak perlu nak reka cara-cara baru, sebab bisnes yang baik dia dah ada cara. Kenapa kita nak guna cara bisnes lain? Macam tak kena kan? So apa yang saya buat ialah saya follow step by step, dan apa yang berlaku ialah saya boleh tengok bisnes saya start meningkat. Ejen saya start semakin ramai. Jualan semakin berganda-ganda. Daripada jualan 5 angka sebulan pergi kepada jualan 4 angka, dan ada juga jualan 5 angka sehari. Dan dalam saya buat sistem, saya follow step by step sistem ni, saya nak sharekan 3 benda yang saya buat. Pertama, saya buat marketing dan branding. Okay? Saya buat marketing yang konsisten. Marketing dan branding adalah long term punya game. Jadi apa yang saya buat? Saya konsisten marketing di channel-channel pemasaran yang efektif. Contohnya apa? Contohnya marketing di branding ni di channel pemasaran yang tempat orang cari produk. Tempat orang cari produk tu. Contohnya di Google, di blog, contohnya di YouTube. Ini adalah tempat yang sangat efektif. Kalau anda tengok saya punya channel YouTube ni dah mencecah pada masa buat video ni mencecah hampir 30,000 subscriber. Kenapa? Sebab saya fokus dekat YouTube dan saya fokus juga dekat blog. Sebab bila anda nak cari sesuatu, anda tak cari di Facebook, betul tak? Anda tak cari di Instagram sangat. Tempat yang orang cari bila nak dapatkan sesuatu penyelesaian ialah sama ada di Google ataupun orang cari di YouTube. Ini tempat yang sangat best. Dan saya juga buat branding di social media lain macam Facebook, Instagram. Saya juga buat di situ, tapi saya buat dengan konsisten. Itu yang pertama. Yang kedua ialah saya rekrut ejen. Saya rekrut ejen yang ramai. Tidak ada cara lain anda nak gandakan anda punya jualan, income anda, melainkan dengan gandakan anda punya sales. Cara nak ada, macam franchise. Satu franchise tak boleh buat income yang banyak, betul tak? So, bila anda gandakan kepada 100 franchise, ada 100 outlet yang akan jual barang anda. Bila kita buat bisnes online, kita tak ada outlet, kita ada ejen. Ejen ni akan bertindak sebagai ibarat franchise. So saya follow step by step cara macam mana nak rekrut ejen dan nak kembangkan ejen yang saya ada. Yang ketiga, tak lain dan tak bukan, skill yang paling penting dalam kita nak buat duit yang banyak ni, kita nak make sure business kita laku, produk kita habis, tak lain tak bukan ialah dengan leadership. Leadership, apa yang saya buat ialah saya lead by example. Saya nak ejen saya nak business partner saya boleh buat jualan yang banyak. Jadi apa yang saya buat ialah saya sendiri kena buat jualan yang banyak. Kalau saya nak saya punya team untuk buat marketing, maka saya pun kena buat marketing. Kalau saya nak team saya buat branding, maka saya pun kena buat branding. Sebab lead by example ni adalah benda yang paling senang dalam bab leadership. Kita nak latih anak-anak kita buat sesuatu, kita kena buat dengan betul dulu. Betul tak? Barulah anak kita tengok contoh daripada kita dan mereka buat. Langkah kelima ialah saya gandakan productivity. Saya dah tahu tentang produk, saya dah rekrut ejen, saya dah buat marketing dan branding, saya dah naikkan saya punya income, jualan. Apa yang saya buat ialah saya gandakan productivity. Kalau kita boleh buat jualan 10,000, okey, contohlah kalau kita boleh buat jualan 100,000, kenapa kita nak buat jualan 10,000? Kita kan boleh buat lebih baik. Bila kita dah dapat formula, kita dah buat aktiviti dan kita dah ada pengalaman, kita dah yakin dengan produk
dan kita yakin dengan teknik strategi yang kita buat, apa yang kita buat ialah kita gandakan lagi. Jadi, dengan 5 step yang saya kongsikan, kalau anda suka, saya minta anda untuk subscribe dan komen video ni. Anda boleh tanya apa-apa soalan tentang macam mana nak bina bisnes yang laku. Saya akan kongsikan dalam video-video saya yang akan datang. Tapi sebelum saya habiskan video ni, saya suka untuk kongsi dengan anda. Jika anda sedang mencari bisnes yang laku, produk yang laris, produk yang repeat order tinggi, saya ada sediakan satu bisnes yang saya sediakan produk, teknik pemasaran, training, maksudnya kelas hampir setiap hari online, dan ada juga kelas offline kalau tak ada PKP. Dan selain itu saya sediakan motivasi group support yang boleh bantu anda untuk capai apa income yang anda nak. Jadi itu saja untuk video kali ini. Jumpa anda di video yang akan datang. Assalamualaikum.